Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfadli bin Abdul Rahman pada hari yang berbahagia ini akan membentangkan satu tugasan di bawah subjek isu kontemporari dalam pengajian tafsir. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Wan Muhammad Ubaidillah bin Wan Abbas di atas bimbingan yang diberikan. Pertama, kita akan lihat pengenalan yang mana kita akan sentuh tentang tujuan kenapa tugasan ini dilakukan. Tugasan ini dilakukan kerana untuk kita memperkenalkan karya dan pengarang tafsir tempatan beserta dengan metodologi pentafsiran yang diguna pakai. Kemudian kita akan lihat 4 karya dan pengarang tafsir tersebut untuk kita bincangkan. Seterusnya saya akan memilih 2 lagi daripada 4 karya tersebut untuk dijadikan sebagai ulasan buku ataupun book review. Kemudian saya akan membincangkan 4 metodologi pentafsiran yang diambil oleh 2 pengarang tersebut. Kemudian kita juga akan membincangkan kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam kedua tafsir tersebut, dan yang terakhir kita akan cuba simpulkan dan insya-Allah kita akan berkongsi penambahan idea, semoga ianya bermanfaat kepada kita semua. Okey, baik. 4 karya dan pengarang tafsir Al-Quran tempatan. Yang pertama, tafsir Nur Ihsan. Tafsir ini disusun oleh Tuan Haji Muhammad Sa'id bin Haji Umar, yang mana tafsir ini merupakan tafsir yang kedua di Nusantara yang ditulis dalam bahasa Melayu selepas terjuman Mustafid. Kemudian tafsir Ibn Rahman yang cukup popular di kalangan masyarakat kita, disusunan Ustaz Faisal Haji Osman untuk 10 juzuk pertama, dan selebihnya untuk 20 juzuk yang terakhir ditulis oleh Tuan Syekh Abdullah Basmeh. Kemudian yang ketiga, tafsir Ar-Rawi, susunan Tuan Haji Yusuf Rawa, orang yang cukup terkenal dalam bidang politik tanah air sedikit masa dahulu. Kemudian tafsir Pedoman Muttaqin, tafsir yang sedikit mutakhir, susunan Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur. Kemudian seterusnya kita lihat tafsir Ar-Rawi juz' amma dan tafsir Pedoman Muttaqin untuk book review dalam 4 aspek untuk kita ulaskan. Yang pertama berkenaan dengan biografi pengarang dan karya. Seterusnya latar belakang, kenapa penulisan tersebut terhasil. Kemudian yang ketiga, metodologi umum pentafsiran. Kemudian yang terakhir, sumber penulisan yang dirujuk oleh kedua-dua pengarang tafsir tersebut. Seterusnya kita lihat 2 karya yang kita pilih tadi. Yang pertama, tafsir Ar-Rawi juz' amma. Tafsir ini telah dicetak pada tahun 1991 dan untuk kali terakhir dicetak pada tahun 1975. Walaupun tafsir ini cukup ringkas tetapi amat menarik kerana disertakan dengan huraian dan juga kesimpulan daripada ayat-ayat yang ditafsirkan. Kemudian yang kedua, Pedoman Muttaqin, yang mana Pedoman Muttaqin ini telah diterbitkan oleh pihak JAKIM pada tahun 2008 untuk juzuk pertama dan juzuk kedua. Manakala untuk juzuk yang ke-28 dan 29 telah diterbitkan oleh Utusan Publication, yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya semak, untuk setiap juzuk mengandungi antara 750 hingga ke 800 halaman, cukup banyak. Dan saya juga difahamkan penghasilan tafsir ini dibuat secara berperingkat. Dalam erti kata, setiap 1 tahun beliau cuba menyiapkan sebanyak 2 juzuk pentafsiran. Kemudian untuk metodologi pentafsiran ataupun penulisan tafsir yang diguna pakai oleh Tuan Haji Yusuf Rawa, yang pertama, beliau menekankan aspek sejarah dan juga asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat. Kemudian yang kedua, faedah dan hikmah beramal
dengan surah tertentu yang sempat saya rujuk, yang terdapat dalam perbincangan tafsir ini. Surah yang disentuh adalah surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Insyirah. Kemudian yang ketiga, beliau menjelaskan tentang pengajaran yang terdapat dalam ayat tersebut. Jika ada pengajaran, insya-Allah ianya lebih memberi kesan kepada si pembaca. Kemudian yang terakhir, beliau menerapkan pendekatan as-salafus salih dalam mentafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Ini menunjukkan beliau cukup cermat dalam mentafsirkan ayat. Seterusnya, metodologi pentafsiran dan penulisan tafsir yang digunakan oleh Dr. Abdul Hayy Abdul Sukut, ataupun dikenali sebagai Dr. Abdul Hayy AS. Saya ingatkan Amerika Syarikat, rupa-rupanya nama bapa dia Abdul Sukut. Yang pertama, beliau mengemukakan perkaitan ataupun munasabah. Contoh daripada pentafsiran surah Al-Fatihah disebut munasabah untuk menyambung pentafsiran surah yang kedua, itu surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, beliau mentafsirkan Quran dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, beliau mentafsirkan Al-Quran dengan hadis. Maknanya beliau mentafsirkan Al-Quran menggunakan metod at-tafsir bil ma'thur. Kemudian yang terakhir, mentafsirkan Al-Quran dengan akal ataupun bil aqli. Seterusnya, 4 kekuatan tafsir Ar-Rawi Juz'u Amma. Yang pertama yang kita dapati, tafsirannya lebih teratur dan kemas. Kemudian yang kedua, beliau menyatakan huraian secara menyeluruh atau intisari umum terhadap setengah surah yang hendak beliau tafsirkan. Seterusnya, beliau menekankan dalam tafsirannya berkenaan dengan asbabun nuzul ataupun sebab turun ayat. Kemudian yang keempat, beliau menekankan isu-isu semasa umat Islam yang perlu diberi perhatian ketika itu. Yang saya sempat semak, beliau memberi perhatian kepada isu kemiskinan. Seterusnya, kita lihat kelemahan tafsir yang terdapat dalam tafsir Ar-Rawi Juz'u Amma. Di sebalik kekuatan sudah tentu ada kelemahan. Yang pertama, tafsiran beliau melihat kepada faedah dan hikmah beramal dengan surah-surah tertentu. Mana cukup baik, cuma tidak menyatakan sumber rujukan secara menyeluruh ataupun secara jelas. Kemudian kaedah pentafsiran dalam tafsir ini tidak jelas sama ada beliau menggunakan tafsir bil ma'thur ataupun tafsir bil ra'yi. Kemudian yang ketiga, kebanyakan hadis tentang kelebihan surah-surah tertentu adalah merupakan hadis-hadis maudhu'. Jadi kita faham hadis maudhu' itu hadis yang direka yang langsung tidak ada sandaran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, dari sudut topik perbincangan, tafsir Ar-Rawi hanya memfokuskan kepada isu pembangunan modal insan, maksudnya tidak menyeluruh. Seterusnya, kekuatan tafsir yang terdapat di dalam tafsiran pedoman muttaqin. Yang pertama, Dr. Abdul Hayy menggunakan kedua-dua jenis metod pentafsiran, sama ada tafsir bil ma'thur ataupun tafsir bil ra'yi. Kemudian tafsirannya mudah difahami. Kerana apa? Kerana Dr. Abdul Hayy menyatakan jadual khusus kandungan ayat yang beliau tafsirkan. Kemudian yang ketiga, metod pentafsiran berasaskan pada Al-Quran, Al-Hadis, di samping juga menggunakan akal. Kemudian yang keempat, pentafsiran beliau tidak terikat kepada pandangan mazhab tertentu. Ini menunjukkan Dr. Abdul Hayy seorang yang terbuka pandangannya. Seterusnya, kelemahan tafsir pedoman muttaqin. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di sebalik kekuatan sudah tentu ada kelemahan. Yang pertama, metod pentafsiran tafsir ini dilihat lebih condong ke tafsir bil ra'yi. Meskipun beliau banyak juga memasukkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan hadis dengan mukharrij tapi tanpa sanad. Kemudian beliau juga ada menyatakan hadis dengan sanad tetapi tanpa mukharrij. Dan yang terakhir sekali, beliau ada menyatakan hadis tanpa sanad, tanpa mukharrij. Maknanya sanad pun tidak ada, mukharrij pun tidak ada. Seterusnya,
Yang terakhir, kita cuba simpulkan dan juga kita cuba berkongsi beberapa penambahan idea. Yang pertama, para ulama tempatan dari sudut kesimpulannya, mereka telah berusaha dengan gigih untuk mentafsir ataupun menterjemah kitab tafsir dalam bahasa Melayu untuk kemudahan rakyat di Malaysia ataupun di negara kita, dan usaha ini kita kena anggap sebagai usaha yang cukup mulia. Kemudian yang kedua, kita cadangkan kepada kerajaan supaya menyediakan dana khusus untuk ulama-ulama tempatan untuk terus mentafsir dan menterjemah kitab-kitab tafsir ke dalam bahasa ibunda kita. Kemudian yang ketiga, tumpuan pentafsiran Al-Quran dari sudut ideanya, penambahan ideanya berdasarkan surah-surah yang dipilih perlu diperluaskan. Contohnya, kita di Malaysia, rakyat kita suka baca, masyarakat kita suka baca surah Yasin. Masyarakat kita suka baca surah Al-Kahfi. Alangkah elok kalau tumpuan tafsiran kepada kedua surah tersebut. Ini sebagai contoh. Kemudian yang keempat, setiap pengajian tafsir yang disampaikan di mana-mana institusi, baik di masjid ataupun di dewan-dewan kuliah, amat elok direkodkan. Lebih-lebih lagi kita sekarang ini berada dalam suasana pandemik COVID-19. Untuk berkumpul macam dahulu susah. Jadi pembelajaran di atas talian amat digalakkan. Kita rekod, kemudian kita pancarkan di dalam media-media, contohnya internet, saluran-saluran, contohnya Facebook, YouTube dan sebagainya. Kemudian maksud saya tadi media elektronik. Kemudian yang seterusnya, tafsir yang dihasilkan oleh universiti tempatan hendaklah dijadikan sebahagian daripada bahan untuk soalan-soalan temu duga. Contohnya, untuk soalan temu duga, memberi tauliah mengajar kepada sesiapa yang memohon. Jadi untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.